Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita sambung semula bahagian mukadimah. Tapi malam ni saya suara tak ada. Suara hilang mana. Panas. Tak tahu. Jadi kita sambung semula. Kata pengarang, saya dapat menyempurnakan menyusun kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kata pengarang ni, dia dapat menyempurnalah kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini untuk dibaca dan dipelajari oleh orang mukmin seluruhnya, seluruh orang Islam. Mereka, kita semua kena faham Ahli Sunnah wal Jamaah. Muka surat mukadimah awal tak. Jadi kata pengarang ni, kita orang Islam semuanya kita kena mengetahui akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu ahli yang mengikut sunnah Nabi. Alaikum bisunnati, Nabi kata, diwajibkan ke atas kamu bisunnati, mengikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Addu, peganglah sunnah Nabi, sunnah sahabat, bin nawajis, dengan gigi geraham kamu, kan, pegang sungguh-sungguh seperti mana kita pegang bara api. Jadi kita kena faham akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah? Ikut Nabi dan semua sahabat-sahabat Nabi. Lawan bagi Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu golongan Syiah. Syiah ni kelompok Syiah. Syiah ni dia ada 22 golongan Syiah saja. Dia macam ni, dia orang Yahudi berpecah kepada 71 golongan. Orang Kristian pun 71. Kata riwayat, orang Bani Israel berpecah kepada 72 golongan. Itu mereka lah. Tetapi orang Islam berpecah kepada 73 golongan. 73 golongan. Satu golongan saja yang masuk syurga, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kita nak belajar ni. Yang 72 lagi, mana 72 golongan yang masuk neraka, kan? Yang masuk syurga satu saja. Islam pecah kepada 73. 72 masuk neraka, satu masuk syurga. Hak satu tu, hak ni kita belajar ni, Ahli Sunnah wal Jamaah. Hak 72 tu siapa dia? Yang pertama Syiah. Syiah ni berpecah kepada 22 pok. Kemudian baginya Mu'tazilah berpecah 20 juga. Lepas tu Murji'ah kepada 5, itu bahagian ilmu tauhid. Najariyah 3, Jabariyah 1, Qadariyah 1. Jabariyah 1, Musyabbihah 1. Jadi 72 tempat dia di sana. Hak satu ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Hak ni yang masuk syurga, ikut Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita kena tahulah sebuah sedikit tentang Syiah ni. Syiah, tapi di negara tempat kita tak ada kot.
Kalau kau belah luar sana mungkin ada. Jadi Syiah ni dia ahli sunnah wal jamaah tak apalah, lawan dia Syiah. Nah Syiah. Kita ikut Nabi kan ikut semua sahabat Nabi. Sahabat Nabi banyak. Ketika Nabi mengenjarkan hajatul wada', haji selamat tinggal, sahabat-sahabat yang menunaikan haji dengan Nabi itu ada 124,000 sahabat. Ramai. Tetapi orang Syiah mereka telah mengkafirkan sahabat. Syiah ni 22. Ada yang Syiah yang top, yang paling yang famous lah. Antaranya Syiah Rafidhi ataupun Sabaiyah. Dia Syiah ni dia zaman Rasulullah tak ada. Zaman Abu Bakar tak ada. Zaman Umar tak ada. Bila timbul Syiah ni? Zaman apa? Syiah ni dia timbul zaman Sayyidina Osman. Tahun 30 Hijrah. Kan? Ali pun tak tahu Syiah apa dia. Tak tahu. Orang yang angkat dia tu. Kan? Kalau dia hidup pun dia tak redha apa yang membuat Syiah ni. Jadi Syiah ni timbul dari zaman Sayyidina Osman tahun 30 Hijrah disebabkan ketidakpuasan seorang peneliti Nasrani, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni daripada Yaman. Dia peneliti Nasrani. Dia pergi ke Madinah di zaman Sayyidina Osman. Kok lah Sayyidina Osman nak bagi jawatan besar kat dia ke, Tok Qadhi ke, Tok Mufti ke apa, jaga negara. Kemudian Sayyidina Osman tak layan, tidak memberi kedudukan keistimewaan kepada dia. Kemudian dia dendam untuk nak menjatuhkan Sayyidina Osman. Apabila macam tu, dia pun buatlah hadis-hadis palsu tentang kelebihan Ali. Kan? Semua kita kasih pada sahabat termasuk Ali. Tapi dia buat hadis palsu untuk nak memujikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian apabila macam tu, maka tersebarlah dia punya hadis-hadis palsu yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Kan? Akhirnya Sayyidina Osman dapat dibunuh. Oleh siapa? Oleh pakatan jahat yang diatur begitu elok oleh Abdullah bin Sabah. Dia buat perancangan begitu hebat. Akhir sekali Sayyidina Osman telah dibunuh. Telah dibunuh. Kemudian Abdullah bin Sabah ni dia telah membuat pakatan untuk mengangkat Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah yang keempat. Sayyidina Ali tak mau. Kemudian dia paksa juga. Maka semua orang Islam yang menyokong Abdullah bin Sabah dan yang tidak menyokong pun turut serta untuk mengangkat Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat. Naiklah Ali jadi khalifah. Kan? Apabila naik Sayyidina Ali jadi khalifah, maka berlaku pula peperangan di antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Aisyah tu isteri Nabi. Kan? Nabi kahwin dengan Aisyah ketika umur Aisyah 7 tahun. 7 tahun darjah 1. Tak, Siffin selepas tu. Berlaku peperangan antara Aisyah. Aisyah tu isteri Nabi. Nabi kahwin dengan Aisyah ketika umur 7 tahun. Nabi dukhul Aisyah, tidur dengan Aisyah ketika umur Aisyah 9 tahun. Itu pun selepas hijrah ke Madinah. Jadi berlaku peperangan di antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Isteri Nabi dengan sahabat Nabi. Sahabat menantu Nabi kahwin dengan Siti Fatimah.
Hak tu dia panggil peperangan Jamal. Peperangan antara Aisyah dengan Ali dia panggil peperangan Jamal. Sebab apa Jamal? Jamal tu unta. Siapa yang nama Jamal memang unta. Dah sungguh. Boh Jamil tak apa. Jamil cantik. Ha? Jamal. Hatu lain. Ha. Jamal ni dia perkataan Jamalun. Kata Jamal tu dia cantik. Dia beza ada alif tak ada alif. Faham tak? Bahasa Arab ni kalau dia kurang ada kurang huruf makna lain, tambah huruf makna lain. Kan? Innallaha jamilun yuhibbu innallaha jamil yuhibbu jamal. Memanglah, tapi dalam ni jamalun. Jamalun jim mim lam unta. Ha, tak tahu tu. Jamalun ni tak apa sebab dia jim mim alif. Dia tambah satu huruf alif. Kalau buat alif unta. Kalau buat alif jamalun unta. Kalau buat alif cantiklah. Dia beza alif tu. Tak kan baris alif. Jim mim lam jamalun. Jamalun. 3 huruf jadi unta. Kalau jamalun tu cantik lain. Jadi dia panggil peperangan Jamal, peperangan unta. Sebab apa? Sebab Aisyah mengetuai peperangan dalam keadaan dia menaiki unta lawan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni dia suka botak kepala. Dia rambut tak panjang. Dia panjang sikit botak. Dia suka bagi kepala botak. Orang tanya dah, "Hai Ali, sebab apa kepala suka botak?" Dia kata mudah nak mandi wajib. Betul ke no? Ni rambut perempuan tu. Buat habis jak baik. Kan nak basuh mandi lama. Kan? Pakai kepala botak. Jadi tentera Aisyah 200,000. Ramai tentera dulu no. Tentera Aisyah 200,000. Tentera Ali pun 200,000. Perang pimai-pimai, Ali menang, Aisyah kalah. Dalam peperangan tu sahabat Nabi Talhah dan Zubair tu korban. Jadi sebab itulah apa nama Imam Haramain kata dia menyebut bahawa Nabi telah menyebut apa yang berlaku di kalangan sahabat aku biarlah mereka, jangan kamu ambil kisah lah nak menghukum kawan betul tak betul. Kata Nabi biarlah aku yang menguruskannya. Kan? Sebab bagi Syiah Aisyah, Talhah dan Zubair dan semua tentera masuk neraka. Itu bagi Syiah. Bagi ahli sunnah wal jamaah, peperangan yang berlaku di antara Aisyah dengan Sayyidina Ali semuanya masuk syurga. Sebab apa? Sebab khilaf dalam bidang agama. Manijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad dalam masalah hukum betul, dapat dua pahala. Wa iza akhta'a, apabila tersalah, falahu ajrun wahid, dapat 1 pahala. Ini masalah ijtihad. Sebab Aisyah isteri Nabi yang alim. Sayyidina Ali pun orang yang alim. Nabi kata ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku kata Nabi kota ilmu.
Ali pintu dia. Orang tanya Ali, puak-puak Khawarij nak tanya Sayyidina Ali, nak tahu kelebihan ilmu dia, tanya apa kelebihan antara ilmu dengan harta. Dia jawab, kalau mereka tanya 1000 soalan pun tentang benda yang sama, aku jawab jawapan yang lain-lain. Jadi itu kelebihan Sayyidina Ali, sebab dia orang yang alim, orang yang alim. Tapi Sayyidina Ali ni dia kepala dia botak, kemudian dia badan dia besar. Badan dia besar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan sebab itulah bagi orang Syiah Rafidhi. Syiah Rafidhi ni Syiah yang melampau, yang mengkafirkan sahabat Nabi. Semua sahabat dia kafir. Kecuali Miqdar, Aswad, Al-Asi, 2-3 orang tu yang tak kafir. Hal ini semua dia mengkafirkan. Dan Syiah Rafidhi mereka mengiktikadkan bahawa Jibril menurunkan Al-Quran, wahyu kepada Rasulullah, sebenarnya tersalah. Jibril tersalah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Sebenarnya hakikatnya Jibril nak turun wahyu, nak turun Quran kepada Sayyidina Ali, tapi dia tak nampak. Itu bagi Syiah lah. Syiah yang i'tiqad macam tu. Kita tak boleh i'tiqad macam tu. Semua tu telah diaturkan di azali, di pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang orang Syiah mereka tidak mengaku khalifah yang 3. Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman, kan? 3 khalifah ni tak diakui. Dan mereka juga ada berpendapat, Abdullah bin Sabah ni dia ada dia punya pendapat dia. Pertama pendapat Ar-Ruj'ah. Ar-Ruj'ah tu dia kata di akhir nanti, dekat kiamat nanti, Allah Ta'ala kembalikan Rasulullah kembali ke dunia ni. Rasulullah kembalikan semula Abu Bakar, Umar dan Uthman ke dunia ni, seperti mana Allah Ta'ala kembalikan Nabi Isa ke dunia ni di akhir zaman. Itu i'tiqad Syiah yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Syiah ni dia mula-mula mereka berselisih faham tentang masalah siasah, dalam masalah politik. Politik tu maksudnya khalifah lah. Khalifah. Kemudian dia merebak ke masalah furuk-furuk agama, tentang tauhid, tentang fiqh, tentang tasawuf. Dia merebak habis. Jadi sebab tu ahli sunnah wal jamaah dan Syiah ni tak sama, pertemuan tak sama. Dulu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang tersohor, dia ulama tersohor lah, pakar rojok. Kalau dekat dunia Islam ni, dia lah pakar rojok di bidang agama. Telah membuat perbincangan dengan Syiah. Tak boleh pi, tak sama. Sebab apa? Imam dia itulah dia panggil 22 puak. Pecah lagi. Hak Rafidhi tu Syiah Abdullah bin Sabah. Hak Imam 12 tu pun Syiah juga. Syiah Imam 12, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ataupun Syiah Isna Asyariyah yang ada dekat Iran sekarang ni, Imam 12 ni lah. Dia lah tu. Ali apa? Ali dah. Mereka telah mengkafirkan sahabat. Kalau kafirkan sahabat, lari. Tolak satu huruf ayat Quran, kafir. Sebab Syiah dia tak mengakui Quran yang ada dekat kita. Quran yang ada dekat Sayyidina Uthman, daripada surah Fatihah sampai An-Nas.
Orang Syiah dia tak pakai Quran Osman ni. Dia pakai Syiah Ali. Syiah Ali ni dia mula dengan surah Fatihah, lepas tu surah Yusuf, lepas tu surah Nisa. Lepas tu dia berhenti sampai dekat surah Insyirah saja. 20 ayat kemudian tak ada. 20 surah selepas Insyirah tu tak ada. Dia tolak satu kalimah pun kafir dah. Ni 20 surah dia tolak. Kalau orang tak hukum kafir tak tahu. Cerita ni hari Amiran tu bayar. Nak beli Quran tengok. Surah Fatihah, surah Yusuf. Dia lah tu. Ataupun sampai kepada surah Al-Nashrah. Lepas tu tak ada dah. Lam yakuni inna tak ada dah. Tak ada. 20 surah tak ada, dia tolak. Dia tak akui. Kita tipu nah. Had Syiah tu. Had Karbala lah. Had tu kemudian. Nah. Jadi tu dia panggil Syiah Imamiyah Isna Asyariyah yang ada 12. Akhir sekali hak pertama dia letak Ali bin Abi Talib, Hasan, Hussein, Jaafar sebagainya. Nah, akhir sekali Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Muhammad bin Hasan Al-Mahdi tu Imam Mahdi bagi orang Syiah. Akhir zaman dia akan kembali. Hari ini dia sembunyi. Dalam gua tu. Hak mana? Teruk juga sama. Ni pun kafir sahabat. Cuma ada satu Syiah saja yang tidak mengkafirkan sahabat. Ada satu Syiah yang tidak mengkafirkan sahabat, Syiah Zaidiyah. Dia ada di Yaman. Dia tidak mengkafirkan Abu Bakar, Osman, Ali. Abu Bakar, Umar dan Osman. Dia tak kafir. Cuma dia kata Ali ni lebih daripada Abu Bakar, Umar dan Osman. Dia tak kafir. Syiah itulah yang dekat dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada kat Yaman. Satu je. Hak ni semua lingkup lah. Tak kenal. Hak ada kat Yaman pun tak tahu lah macam mana. Tak tahu lah ada ke tak ada. Syiah tu tak? Sama tu Syiah tu. Semua Syiah sama. Semua ada satu Syiah yang Syiah Zaidiyah saja yang hampir dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita nak kenal payah. Sebab Syiah ni dia panggil satu istilah apa? Dia kalau taqiyah. Taqiyah ni dia main dekat kita. Aku ahli sunnah. Dia ikut cara kita. Kan? Susah nak kenal. Susah nak kenal. Taqiyah, pura-pura. Pura-pura. Dia main dekat kita, dia kata aku ni ahli sunnah. Dia pergi dekat geng-geng depa, dia kata aku bisa mendengar kamu. Dia taqiyah. Taqiyah tu rukun bagi Syiah. Jadi Syiah ni dia terima hadis daripada imam-imam 12 tu je. Dia terima hadis daripada Ali, Hasan, Hussein saja. Lain pada tu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bani Umayyah yang keturunan Uthman, dia tolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ke, Abu Bakar ke, Uthman ke, Umar ke, semua dia tolak. Dia terima hadis-hadis yang menyokong dia saja. Itu Syiah lah. Syiah ni maksudnya penyokong. Menyokong. Syiah termasuk Syiah menyokong Ali. Ali pun tak tahu Syiah tu menatang apa. Cuma depa saja sebab tak puas hati dengan Uthman bin Affan pada ketika itu. Dia pun tak tahu. Pandai-pandai. Sayyidina Ali pun dia turut serta mengangkat Abu Bakar jadi khalifah.
jadi khalifah. Umar pun dia sokong, Uthman pun sokong juga menjadi khalifah. Lepas pada tu zaman Sayyidina Ali pula. Ali ni dia selepas dia pegang beberapa tahun, dia telah dibunuh. Dia telah dibunuh oleh siapa? Abdul Rahman bin Muljam. Lepas itulah baru berlaku peperangan Siffin. Pertama peperangan Jamal, yang kedua Siffin. Lepas dia meninggal, dia anak Sayyidina Ali jadi khalifah, Hasan. Tapi Hasan jadi khalifah 2 bulan je. Sebab apa? Sebab dia tak mau tengok orang Islam gaduh, kelahi, tumpah darah, bunuh sama sendiri. Kemudian Hasan dia serah khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Syam. Serah. Sebab itulah Muawiyah dia jadi khalifah 20 tahun jadi khalifah. Lama. Sebab itulah Yazid bin Muawiyah tak berdendam kepada Hasan. Sebab Hasan ni dia orang lembut, dia tak mau gaduh-gaduh, serah khalifah kepada ayah dia. Jadi ayah dia jadi khalifah 20 tahun. Tapi Yazid bin Muawiyah dia berdendam kepada Husain yang dia lawan sangat. Selepas 20 tahun Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, dia bagi kat anak dia Yazid bin Muawiyah. Yazid dia pegang 3 tahun, tapi seorang anak yang tidak taat pada agama. Yazid lah yang suruh Ubaidah bin Ziyad untuk bunuh Sayyidina Husain di Karbala. Ada fitrah daripada dulu sampai ada lah. Berebut ni kan. Sejarah telah mencatatkan benda ni berlaku sampai di akhir zaman. Apabila manusia ni berebut harta, berebut pangkat, kedudukan, pengaruh dengan kehidupan dunia, maka inilah yang akan jadi. Kemudian maka di Karbala lah Sayyidina Husain dengan tentera dia 80 orang aja. 80 orang. Tentera Yazid begitu ramai dibunuh. Kemudian Ubaidah bin Ziyad dia ambil kepala Sayyidina Husain tu. Ambil kepala, bawa pergi tunjuk kepada Yazid bin Muawiyah, inilah kepala Husain. Sebab tu berlaku khilaf ulama. Kepala Husain ni di Mesir pun ada, dekat dengan Universiti Azhar di Kairah. Sebelah tu dia ada Masjid Sayyidina Husain. Dalam tu dia buat maqam elok, lampu-lampu maqam. Tak, orang Arab kata di sinilah kepala Sayyidina Husain. Kata setengah kepala dia duduk di Najaf, Iraq. Tak tahu hak mana satu. Tak tahu kan. Ada 2 pendapat kan. Tapi dalam kitab sebut maqam Sayyidina Ali di Najaf, Iraq lah. Di Najaf, Iraq. Itu Syiah nah, Syiah Imamiyah. Jadi Syiah ni dia ada benda-benda yang orang tertarik, yang orang seronok. Salah satu yang orang tertarik dengan Syiah ni muta, kahwin muta. Kahwin muta. Kahwin muta. Kontrak nah. Kahwin kontrak. Sebulan, 2 bulan, setahun. Lepas tu habis.
dia Syiah, dia Mu'tah ni ada berlaku satu peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar tu sahabat-sahabat Nabi depa tinggal isteri lama kat rumah berbulan-bulan. Kemudian apabila tinggal lama-lama, pejuang-pejuang ni dia tinggal lama kan. Kan duduk di medan peperangan tu, tinggal bini kat rumah lama kan. Lepas tu adalah perempuan-perempuan yang tolong Nabi, yang perempuan-perempuan yang baru ubah lah apa semua dalam peperangan Khaybar tu ada lah. Kemudian tentera Islam ni nak buat macam mana? Dia tinggal lama, tak tahan lah manusia kan. Lepas tu maka sahabat-sahabat Nabi ni, pejuang-pejuang ni, mereka Mu'tah dalam peperangan Khaybar tu. Dah tak tahan nak buat macam mana. Tapi selama 3 hari saja. Selepas Nabi tahu mereka Mu'tah, dalam masa 3 hari Nabi kata, selepas pada ni siapa buat Mu'tah ni, dia zina terang-terang sampai ke hari kiamat. Mu'tah ni bersedak-sedak lah. Famastamta'tum bihi fa'atuhunna ujurahun. Famastamta'tum, mereka terjemah kahwin Mu'tah. Orang Syiah terjemah Al-Quran famastamta'tum bihi dengan makna mut'atun nisa, bersedak-sedak dengan perempuan. Ahli sunnah mazhab kita terjemah famastamta'tum maksudnya muhuruhunna. Muhuruhunna iaitu bagi mahar. Bagi mahar. Dan Syiah pun ada Syiah yang tafsir Quran ikut suka hati, dia panggil Syiah Qaramitah. Syiah Qaramitah ni dia tafsir Quran ikut sedak dia aja. Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah Taala suruh sembelih lembu betina. Lembu betina tu Aisyah. Contoh Aisyah. Jadi dia ikut sedak dia lah. Itu bagi Syiah Qaramitah. Itu banyak puak Kaisar ni Najar itu masuk berbagai Syiah. Banyak pecahan tentang Syiah. Itu yang berkaitan dengan Syiah. Sebab tu di sebelah Quran, cuba tengok dalam Quran, fankihu ma tabalakum, kahwinlah kamu, ma tabalakum, apa yang baik bagi kamu, minan nisa, daripada perempuan. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Maksudnya boleh kahwin sama 4 kan. Tapi bagi Syiah, depa tafsir ayat ni macam lain. Tafsir macam mana? Masna 2, berapa dah? 4. Waruba 4 apa? Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Kali tengok apa? Gandaan lah. Syiah ni adalah kesedap boleh edit pun. Tak tahu. Dia tafsir Quran ikut sedap dah. Kita masna lain, maksudnya kahwin 2, 3 dan 4. Masna situlah. Melencong. Itu tentang peperangan Siffin, no?
Dia banyak dalam peperangan tu berlaku antara Ali dengan Muawiyah. Lepas tu Ali kalah, Muawiyah naik. Sebab apa boleh jadi macam tu? Lahirnya golongan Khawarij pula. Khawarij ni golongan yang tak suka kepada Ali, kepada Muawiyah. Jadi pecahan tu banyak. Pecahan. Selepas Nabi wafat, sahabat-sahabat lepas tu Nabi pecah. Kepentingan akidah ke atas orang Islam sudah lama diketahui dan tidak pernah dipertikaikan, di mana akidah bermatlamat untuk mengesahkan Allah. Memanglah tauhid tu masuk esa. Wahada, kalau orang belajar bahasa nahwu saraf, wahada yuwahidu tauhidan, maksudnya mentauhidkan Allah. Maksud mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Allah tu esa. Dalam zat, dalam sifat, dalam af'al, semuanya esa. Yalah. Kita baca qul wallahu ahad, esa. Satu lain. Kalau sebut satu, benda tu boleh pecah. Kalau sebut esa, tak boleh. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tak sama dengan makhluk. Kita nak tasawur macam mana Allah, tak boleh, tak sampai. Kalau fikir dia jadi bodoh. Ada satu profesor, dia profesor doktor daripada Azhar, bagi akidah falsafah. Doktor akidah falsafah, PhD bagi akidah tauhid. Dicuba nak mengkaji tentang zat Allah. Akhir sekali dia terkeluar daripada Islam. Tak boleh. Allah Ta'ala larang dah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kepada kita kecuali sedikit. Ilmu makhluk ni, kita ambil pen, masuk dalam lautan, lekat setitik, ini ilmu kita. Hak 3 lautan tu ilmu Allah. Tu pun manusia ada ilmu sikit pun bangga. Ilmu bukan untuk diperdebat, untuk dibahas, untuk nak tunjuk aku ni hebat, pula dalil nas. Ilmu untuk diamal. Kita belajar untuk beramal, bukan belajar untuk nak tunjuk pandai. Kalau belajar nak tunjuk pandai, nak kepada orang bawahan, tempat dia ne. Sebab tu dalam syair kata Matan Zubat, fa'alimun bi'ilmi la ya'malan. Orang yang alim dengan ilmu dia, la ya'malan, dia tak beramal. Tak beramal ni banyaklah. Dia yang halal dia kata haram, ataupun dia memtabligkan agama, ataupun dia gunakan agama untuk kepentingan dia, tak beramal. Mu'azzabun, dia akan diazab akhirat besok. Min qabli ubad wasan, sebelum kafir menyembah berhala. Maksudnya akhirat besok dalam neraka, orang alim yang tak beramal dengan ilmu, dia kena seksa dulu. Sebab dia tahu benda yang betul, tapi dia tak kata, dia kena seksa dulu. Orang jahil tu telah lah, kemudian lah alim ni. Tu. Jadi kita belajar ni sebab nak beramal. Kita nak mengesahkan amalan kita betul ke tak betul, kan? Sebab kita nak beramal. Bukan kita belajar ilmu agama ni kita nak tunjuk pandai dengan orang lain. Tak, bukan. Sebab tu Imam Ghazali di peringkat awal, dia seorang ahli fiqh, orang yang pakar dalam ilmu fiqh. Lama kelamaan dia kurangkan bahagian ilmu fiqh. Dia merantau satu negeri ke satu negeri. Dalam merantau itulah dia dapat ilham daripada Allah kepada dia. Dalam merantau itulah dia dapat ilham. Dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin.
Rupanya ilmu yang paling afdal, yang paling yang manfaat untuk kita, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu untuk nak didik diri, nak tahu sifat mazmumah apa dia, sifat mahmudah apa dia. Ilmu fiqh dia ilmu khilaf. Memanglah kita kita belajar ilmu fiqh untuk mengetahui sekadar yang wajib saja. Wajib, makruh, haram, sunat, sah, batal. Ya khilaf-khilaf tu biar bagilah ulama yang tertentu yang belajar seorang untuk nak menolak syubhah. Kalau kita belajar juga bab khilaf-khilaf ni, ulama kata dia boleh menimbulkan kekerasan hati, dia boleh menimbulkan suka nak berkelahi. Betul tak? Contoh main tarawih 8.20 bila nak habis? Sehingga langit dan bumi hancur barulah habis. Lagi tak kiamat tak akan habis 8.20. Percaya tuan. Dan tak habis. Tapi kalau kita ada semayang yang kena qada, maka haram kita semayang sunat. Kita kena qada dulu. Qada dulu, lepas tu semayang sunat. Ataupun dalam masa yang sama dia qada, dia semayang sunat, tak apa. Ingat, jangan dia semayang sunat, qada semayang 3 tahun dah dia tinggal, tapi dia tak qada 20 sunat lah ke? Haram, tak boleh, tak sah. Tapi dalam masa dia qada tu, dia semayang sunat qada, tak apalah, dia seimbang. Pandai-pandai cuma masalah kan. Itu itu tujuan kita belajar ilmu tauhid. Sebagai asas yang paling utama mendasari agama Islam, akidah adalah memimpin dan memandu manusia dalam pembinaan peribadi mukmin yang kamil, peribadi yang berperilaku secara wajar bagi menjadi seorang mukmin yang terbaik di tengah kemanusiaan yang beriman. Jadi dalam akidah ni juga kita mengelakkan diri kita daripada terjebak dalam ini ahli sunnah lah. Kita kena bagi betul elok, bukan Syiah dan bukan Wahabi. Wahabi pun kita kena tahu dia punya pokok dia. Kita kalau tauhid, tok guru kita tauhid 2 orang ni je, Imam Abu Hasan Asy'ari, Mansur Maturidi. 2 orang. Kalau Wahabi, Wahabi ni dia ada sejarah panjang. Nama dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab tu ayah dia. Ayah dia ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Abang dia Sulaiman bin Abdul Wahhab pun ulama Ahli Sunnah. Cuma Muhammad ni dah bunyi dah. Ajak sikit. Cuma Muhammad ni dia sebab itulah Wahabi ni dia punya, kita tengok tauhid dia pegang hak siapa. Adakah tauhid dia ambil daripada Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari? Tak. Kalau tak ada, dia bukan dia. Dia ambil daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia terpengaruh dengan siapa? Dengan puak-puak musyabbihah. Musyabbihah tu dalam 72 golongan tadi ni, musyabbihah, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan jadi tentang Wahabi ni, panjang sejarah dia tu, panjang asal usul dia. Kita insya-Allah kita sambung kemudian lah. Wallahu a'lam. Justru itu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillah.